Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 8 April. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Bagi meraihkan bulan Ramadan, semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Sarawak khasnya di Miri terus disemarakkan menerusi aktiviti pengagihan bubur lambuk dan sumbangan keperluan dapur oleh kelab atau persatuan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, semangat tersebut yang telah diamalkan sejak dahulu di Sarawak perlu dikekalkan dan dipertahankan. Datuk Seri Lee menyeru agar setiap warga Sarawak perlu terus memperkasakan semangat perpaduan, persefahaman yang tinggi walaupun hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, budaya dan agama. Beliau berucap merasmikan program bubur lambuk dan sumbangsih Ramadan Media Sarawak di Dewan Masjid An-Nur Kampung Pujut Tanjung Batu Miri. Ke arah itu, beliau memuji usaha yang dilaksanakan oleh Persekutuan Persatuan-Persatuan Wartawan Sarawak FSJA dan pihak penaja yang menaja keperluan untuk disumbangkan kepada golongan yang memerlukan, terutama dalam menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tiba. Program yang julung kali diadakan FSJA itu telah dilancarkan pada 25 Mac lalu di Kuching sebelum diteruskan di bahagian-bahagian lain di Sarawak. Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembungkusan CCPC Limbang telah siap sepenuhnya dan dijangka memberi kemudahan kepada para petani di kawasan itu. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, pusat tersebut penting bagi petani untuk memproses produk-produk pertanian dan seterusnya untuk dipasarkan. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota, projek yang dibina oleh Jabatan Kejaraya itu melalui peruntukan kerajaan negeri akan diserahkan kepada Jabatan Pertanian dalam masa terdekat. Beliau memberitahu selepas penyerahan itu, pihak Jabatan Pertanian akan mencari pihak swasta untuk mengendalikan CCPC tersebut. Jelasnya, syarikat pengendali itu nanti akan mengenal pasti jenis tanaman yang diperlukan untuk ditanam oleh petani. Katanya langkah tersebut akan memberi jaminan pasaran kepada petani di samping dapat meningkatkan pendapatan sekurang-kurangnya RM6,000 sebulan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian. Sehubungan itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berharap petani di daerah Limbang akan mengambil kesempatan tersebut dengan mengusahakan beberapa jenis tanaman yang diperlukan seperti yang disasarkan oleh kerajaan. Dalam pada itu, beliau juga berharap agar pembinaan CCPC di kawasan lain seperti di Lawas dan Betong segera dilaksanakan. Sebanyak 23 buah kanopi diserahkan kepada peniaga-peniaga di Bazar Ramadan Dataran Tun Tuanku Haji Bujang Fasa 2 yang terjejas oleh ribut Rabu lepas. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Datuk Dr. Anwar Rapai, bantuan tersebut bagi meringankan beban peniaga yang kanopi mereka rosak dalam kejadian tersebut. Datuk Dr. Anwar yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka memberitahu pemasangan kanopi tersebut dilakukan oleh Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PPB Nangka. Dalam pada itu, beliau turut menyeru penduduk di Sibu untuk memberi sokongan kepada peniaga-peniaga kecil ini dengan membeli juadah berbuka yang dijual peniaga-peniaga di bazar berkenaan. Dan saya harap ini akan sedikit sebanyak dapat membantu para pengusaha kita yang telah ditimpa bencana semalam untuk memberi semangat kepada mereka untuk meneruskan perniagaan pada baki 2 minggu lagi untuk kita sebelum menyambut Hari Raya Aidilfitri. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Sibu. Sementara itu, peniaga yang menerima bantuan tersebut menzahirkan rasa syukur atas bantuan segera itu. Dah bingung dah. Tadi nak cari kamar baru, tadi nak beli kamar kan mahal itu. So, sudah ada WB nak tolong banyak orang. Syukurlah asalnya dapat ditolongnya. Angin tiba-tiba datang, sekalak bah macam tu. Masih juga lah, masih banyak-banyak dengan WB Nuar lah. Mari kami orang yang kena hujan, lebat. Sampai kanopi pun hancur semua. Nak ada terima kasih lah. Syukur juga lah sebab ada yang menolong kami orang buat masa tu. Ribut yang melanda Sibu petang Rabu lalu dikatakan yang terburuk pernah melanda Bandar Sibu dalam tempoh 50 tahun. Penduduk di Bandar Miri digalak untuk menderma barangan terpakai termasuk pakaian atau buku ke Pusat Kitar Semula Miri Zuci 5R dan Pusat Pembelajaran di Piasau Miri ke arah menjaga alam sekitar selain memastikan Bandar Miri cantik dan bersih.
Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Xiao Sang berkata hasil jualan amal daripada barangan terpakai itu kelak akan digunakan oleh Pusat Kitar Semula Miri Zuci untuk membantu orang yang kurang mampu dan memerlukan di Miri, khasnya pesakit diabetes yang memerlukan kewangan untuk dialisis selain mangsa insiden bencana. Justru beliau sememangnya menggalakkan penduduk menderma barangan terpakai mereka ke pusat itu daripada dibuang ke dalam sungai atau semak yang menyebabkan pencemaran. Justru beliau sememangnya menggalakkan penduduk menderma barangan terpakai mereka ke pusat itu daripada dibuang ke dalam sungai atau semak yang menyebabkan pencemaran. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan pembukaan Pusat Kitar Semula Miri Zuci 5R dan Pusat Pembelajaran di Piasau Miri. Beliau juga memberitahu Majlis Bandaraya Miri sedia bekerjasama dengan pusat itu dengan menyediakan tapak bagi menggalakkan lebih ramai penglibatan orang ramai dalam kempen Kitar Semula di Miri. Semangat memupuk dan menerapkan budaya caring diterjemahkan menerusi program Sedekah Ramadan yang merupakan salah satu nilai teras dalam menggalakkan komuniti pekerja menyantuni masyarakat. Menurut Pegawai Eksekutif Harwood Timber bahagian Sarike, Muhammad Nazlan Anwar, menerusi program tersebut dalam organisasi, semangat itu dipupuk dengan menggalakkan pekerja menderma kepada komuniti sekitar serta bekerjasama ke arah mencapai matlamat yang sama. Jelas Muhammad Nazlan ke arah itu, program tersebut membawa impak positif kepada kaki tangan dan komuniti melalui aktiviti serta inisiatif menyantuni masyarakat. Ujarnya, program sedemikian merupakan julung kalinya diadakan di samping mengimarahkan lagi sambutan bulan Ramadan. Tujuan utama itu adalah untuk sebagai sebagian daripada program pembangunan budaya di Harwood lah. Jadi sebagiannya adalah program itu adalah Sedekah Ramadan untuk kita untuk menerapkan caring semangat prihatin lah di antara staf dengan dan merapatkan jurang antara kita dengan penduduk setempat lah. Dan sementara tu kita bulan Ramadan lah, so kita ambil kesempatan tu untuk membuat sedikit aktiviti lah. Tambahnya, program telah bermula di Sarike dan Kuching dan seterusnya akan ke cawangan lain pada minggu hadapan. Muhammad Nazlan memaklumkan sebanyak 400 bekas bubur lambuk diagihkan kepada komuniti setempat di samping pengagihan baju raya dan peralatan makanan kepada komuniti setempat. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas mengagihkan bubur lambuk kepada komuniti di Sarike. Ujarnya lagi, program tersebut akan diteruskan pada masa akan datang dengan penglibatan lebih ramai agensi-agensi lain. Jawatan Kuasa Badan Kebajikan Kaki Tangan Islam JBKKIS RTM Miri turut merebut peluang pada bulan Ramadan untuk mengadakan aktiviti kemasyarakatan menerusi program bubur pedas JBKKIS RTM Miri. Setiausahanya Syahidah Abdullah berkata, program yang julung kali diadakan itu merupakan usaha murni badan itu untuk bersedekah selain merapatkan silaturahim dan memupuk persefahaman antara ahli-ahli serta kaki tangan bukan Islam di Miri. Syahidah menjelaskan selain menyantuni rakan-rakan sekerja, mereka turut mengagihkan bubur pedas itu kepada pihak masjid. Beliau berkata demikian kepada RTM semasa penyediaan bubur pedas di Surau Nur Iman RTM Miri. Dalam pada itu, beliau juga berharap aktiviti khidmat sosial seperti ini akan diteruskan pada masa akan datang untuk mengandalkan amalan dan kebaikan sepanjang bulan yang penuh barakah ini. Terdahulu sebanyak 65 bungkus bubur pedas, kurma dan kotak minuman diagihkan kepada ahli JBKKIS dan kaki tangan bukan Islam RTM Miri oleh Timbalan Pengurusi JBKKIS RTM Miri Joraini Tamin. Manakala 45 bungkus lagi diagihkan kepada Masjid Darul Istiqamah Kampung Luak dan 10 bungkus kepada Pondok Keselamatan Batalion 12 Polis Gerakan Am PGA Miri. Cuti hujung minggu yang panjang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat persiapan bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri yang berbaki 2 minggu lagi. Di Kuching, terutamanya di Lebuh India, menjadi antara kawasan tumpuan orang ramai untuk mendapatkan barangan keperluan termasuk pakaian dan kuih muih.
tinjauan RTM di Lebuh India mendapati orang ramai mula memenuhi kedai seawal 8 pagi bagi mencari keperluan hari raya. Kami itu ngembak biak beli bang raya lah sebab kan si kerja Good Friday nak. Sebab situ banyak pilihan lah. Bagi Mulyasi Hasbi dari Serian, beliau yang lebih memilih untuk berbelanja di tempat ikonik itu sejak dari dahulu lagi. Menjelang Syawal tu kita cari keperluan sikit lah. Seperti baju-baju ni miak, barang-barang kuih-muih, semuanya ada situ. Sebab industri tu kira legend dari dulu. Sampai dulu memang situlah tempat tumpuan masyarakat Kuching, Serian, Semunjan, Semahan zaman dulu lah. Tapi sampailah hari tu, alhamdulillah kita pun niat selepas COVID tu pun pasar tu pesat membangun daripada segi banyak daripada orang pelancong-pelancong pun datang situ lah. Ini salah satu daya tarikan kita Kuching tu lah. Si juga katanya mewah dan kata orang boleh lah. Sebab kita pun dah lepas daripada COVID tu berapa tahun dah kita si beraya. Alhamdulillah ada sikit daripada bantuan daripada kerajaan, daripada Aidilfitri. Kita dah mampu lah untuk memberikan kata untuk perbelanjaan hari raya atau untuk agak meriah sikit lah. Alhamdulillah rezeki. Dalam pada itu, kru RTM turut berkesempatan meninjau salah sebuah kedai berdekatan Masjid Bahagian Kuching yang menjual kuih tradisional, kerepek dan kekacang. Pemilik kedai Muhammad Jaya Idris memberitahu setiap tahun beliau akan sibuk menyiapkan tempahan biskut dan kek dari pelanggan setempat ataupun luar Sarawak. Okey, alhamdulillah tahun tu ada juga tempahan dan kami banyak maulah ready made juga lah. So actually ready made senang lagi lah. Orang datang, customer datang terus beli je. Boleh, alhamdulillah masih sama. Ada kurang sikit lah dengan ekonomi kita tu kan. Tapi alhamdulillah boleh. Okey. Ada permintaan. Dalam pada itu, beliau turut menghias kedainya mengikut musim perayaan bagi menarik pengunjung yang datang. Lama dah lah kami mula dekor tu dalam 20 lebih 10 tahun lah. Kayak idea kami nangga-nangga dari tempat lain juga, dan idea tersendiri juga. So pernah lah merindu hati customer. Yes, untuk tarik pengunjung dari orang luar dari kawasan Sarawak. Orang Semenanjung banyak datang kedai kami juga. So kan kita raya di Kuching untuk raya Aidilfitri meriah. So rindulah hati nak maulahnya. Di Miri, sebuah kapal ikan layan jenis tunda ditahan pasukan polis marin PPM wilayah 5 Miri di kedudukan 5 Batu Nautika, Tanjung Baram pada Khamis atas kesalahan menangkap ikan di kawasan yang tidak dibenarkan. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexon Nagacabu dalam satu kenyataan memberitahu pemeriksaan dijalankan 8 anggota unit risikan marin URM menggunakan sebuah bot ronda PAC 44 markas taktikal PPM wilayah 5 Miri dalam optaring kontraban dan optaring pensura kira-kira jam 5.30 pagi. ACP Alexon berkata hasil pemeriksaan juragan kapal telah melanggar syarat lesen menangkap ikan di bawah 12 batu nautika. Kapal tersebut melakukan kesalahan melanggar syarat lesen di bawah Akta Perikanan 1985. Tambahnya, nilai keseluruhan rampasan adalah bernilai RM272,310 membabitkan sebuah kapal dan hasil tangkapan laut. Semua barang rampasan dan tangkapan diserah kepada Pegawai Penyiasat Jabatan Perikanan Miri untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Baik, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 8 April. Salam Nuzul Al-Quran. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.